Assalamualaikum. Hari ini kita akan mengupas satu topik yang menarik, iaitu topik peranan guru dalam memupuk perpaduan kaum. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan guru dan apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan kaum. Guru merupakan agen sosialisasi yang berperanan untuk menyatu padukan pelajar berbilang kaum di sekolah, manakala perpaduan kaum pula merupakan satu konsep asas bagi generasi muda dalam membentuk satu identiti untuk kita Malaysia menuju sebuah negara bangsa. Hari ini kita akan mengupas topik ini dengan kita melihat apakah isu yang dapat kita kaitkan, apakah teori-teori sosiologi yang dapat kita kaitkan, dan apakah peranan guru dalam memupuk perpaduan kaum. Baiklah, mari kita lihat apakah isu yang dapat kita kaitkan dengan peranan guru dalam memupuk perpaduan kaum. Saya akan membincangkan dan membahaskan mengenai isu yang berkaitan dengan topik kita, iaitu peranan guru dalam membentuk perpaduan. Jadi, kita tidak dapat menafikan hakikat bahawa isu ini merupakan isu yang agak serius dan perlu dititik beratkan oleh semua golongan masyarakat. Sekiranya isu ini dipandang rendah dan tidak diambil serius, maka ianya boleh menimbulkan impak-impak ataupun kesan yang negatif yang tidak kita ingini. Dan sekiranya impak-impak ini berlaku, maka ia boleh menimbulkan kebimbangan dalam golongan masyarakat. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan membahaskan isu yang pertama, iaitu isu yang berkaitan dengan guru yang sengaja mewujudkan provokasi perkauman. Jadi, terdapat segelintir guru yang sama ada secara sengaja maupun tidak sengaja mewujudkan provokasi perkauman. Mereka mewujudkan provokasi perkauman dengan melakukan pengasingan terhadap murid-murid mereka, iaitu mereka melakukan pengasingan terhadap murid-murid mereka mengikut latar belakang kaum, sosioekonomi dan juga agama. Pada pandangan mereka, dengan melakukan pengasingan ini, mereka dapat melahirkan murid yang cemerlang sama ada dalam bidang akademik maupun kokurikulum. Tetapi, tanpa mereka sedari, tindakan mereka ini boleh mencetuskan isu yang berkaitan dengan perpaduan. Jadi, apakah isu yang kedua yang akan kita bahaskan pada hari ini? Isu yang kedua yang akan kita bahaskan pada hari ini adalah isu berkaitan dengan guru yang tidak memainkan peranan mereka sebagai ejen sosialisasi. Terdapat guru yang mengabaikan peranan mereka sebagai ejen sosialisasi. Pada pandangan saya, guru bukan sahaja berperanan dalam mendidik para pelajar dalam bidang akademik maupun kokurikulum, tetapi guru juga perlu memainkan peranan dalam menjadi ejen sosialisasi di sebuah sekolah. Hal ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar mereka terhadap pembentukan perkauman sejak dari peringkat sekolah lagi. Isu guru yang mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai ejen sosialisasi boleh menyebabkan wujudnya percanggahan perkauman lalu menjejaskan perpaduan negara kita. Para pelajar juga turut akan mengalami masalah untuk berkomunikasi dengan orang yang berlainan bangsa, agama maupun kaum sekiranya guru mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai ejen sosialisasi. Hai, Assalamualaikum. Jadi, berdasarkan isu-isu yang dikemukakan oleh saudari Damila sebentar tadi, terdapat beberapa teori yang dapat dikaitkan dengan isu tersebut. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat 3 teori yang kita pelajari dalam pendidikan sosiologi. Jadi, apakah teori-teori itu? Okey, jadi teorinya adalah teori konflik, teori funksionalisme dan juga teori interaksionisme. Okey, jadi isu yang pertama adalah isu guru yang membuat provokasi perkauman. Okey, jadi kita jelas nampak dekat sini teori konflik lah yang berkait rapat dengan isu tersebut. Kenapa saya cakap teori konflik? Apa sebenarnya teori konflik ni? Okey, teori konflik ni adalah hubungan kuasa dan kepentingan antara dua individu ataupun kumpulan yang seterusnya akan menyebabkan berlakunya konflik. Okey, jadi jelaslah kita tengok dalam isu tersebut apabila guru membuat provokasi perkauman. Okey, sebagai contoh, guru ni pilih kasih lah antara kaum. Maksudnya guru lebih sayang pelajar yang sama kaum dengan dia, sama bangsa dengan dia. Contohlah, guru tu bangsa Melayu. Jadi guru tu akan lebih sayang kepada pelajar yang berbangsa Melayu. Jadi apabila guru menunjukkan sikap pilih kasih tersebut, jadi mestilah pelajar-pelajar yang berlainan bangsa akan menimbulkan rasa ketidakpuasan hatilah dalam diri mereka. Mesti mereka akan rasa iri hati, rasa
kenapa guru buat macam ni? Maksudnya akan menimbulkan persoalan. Dari situ akan timbullah konflik. Seterusnya, isu yang kedua adalah isu guru yang mengabaikan peranan mereka sebagai ejen sosialisasi dalam perpaduan. Okey, jadi berdasarkan isu tersebut, saya dapat kenal pasti dua teori yang berkait rapat, iaitu teori konflik dan juga teori interaksionisme. Teori konflik saya dah jelaskan apa maksud dia tadi. Jadi untuk teori interaksionisme, ianya bermaksud interaksi sosial antara dua individu ataupun kumpulan, kelompok dan sebagainya lah. Dan teori interaksionisme ni dia ada dua bentuk pula. Maksudnya interaksi sosial ni dia ada dua bentuk pula, iaitu simbolik dan juga tak simbolik. Saya pilih dua teori ni sebab sebenarnya dua teori ni dia macam saling berkaitan tau. Okey, berdasarkan isu ni, guru tidak memainkan peranan mereka sebagai ejen sosialisasi. Okey, seperti kita tahu, ejen sosialisasi ni macam ejen sosial tau. Macam berkomunikasi. Jadi apabila guru dia tidak berkomunikasi, dia tidak bersosial lah dengan pelajar-pelajar yang berlainan bahasa ataupun sebagainya, ataupun guru tu dia terlebih fokus terhadap pelajaran sahaja, tapi tak ada gurau senda, tak ada bercerita semasa dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi berlakulah jurang antara guru dan juga pelajar. Jadi apabila berlaku jurang antara guru dan juga pelajar, dia akan timbul konflik di sini, di mana guru tidak dapat memahami murid dan murid juga tidak dapat memahami guru kerana tidak ada interaksi sosial di antara mereka, melainkan atas dasar pelajaran sahaja. Isu pertama yang dikemukakan oleh Damila sebelum ini adalah guru yang mewujudkan provokasi perkauman. Penyelesaian masalah terhadap isu ini adalah guru harus memberi kesedaran mengenai isu perkauman kepada para pelajar. Guru juga haruslah kreatif membasmi masalah perkauman ini kerana ianya akan memberikan impak yang besar. Caranya adalah guru boleh menggunakan cerita berkaitan isu perkauman dari sejarah sebagai titik permulaan dan meminta pelajar untuk mengambil perspektif watak tentang siapa yang mereka baca. Membaca kisah sejarah dan bermain peranan meningkatkan empati dan kemahiran kognitif sosial yang lain. Maka, jika hal ini dapat direalisasikan, semestinya para pelajar akan lebih peka terhadap isu perkauman. Isu kedua yang dibangkitkan adalah guru yang membuat perasingan pelajar mengikut kaum, latar belakang dan sebagainya. Namun, masalah terhadap isu ini dapat diselesaikan jika guru menjadi role model kepada para pelajar. Guru boleh melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan, utamanya melibatkan penyertaan pelbagai kaum seperti program gotong royong atau program kebudayaan pelbagai kaum. Kesannya, guru boleh menunjukkan semangat perpaduan kepada murid sekaligus perpaduan antara murid akan lebih erat tanpa mengira kaum. Mengapa saya mencadangkan penyelesaian ini? Hal ini kerana terdapat satu faktor yang menarik mengenai guru, iaitu pelajar cenderung untuk mempercayai dan mengikut apa yang guru mereka lakukan. Oleh itu, saya yakin dan optimis bahawa isu perkauman dapat diselesaikan jika guru menjadi role model yang baik kepada para pelajar. Kesimpulannya, guru merupakan ejen sosialisasi yang amat penting untuk membentuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar di sekolah. Pelbagai cara yang boleh dilaksanakan oleh guru untuk menyedarkan para pelajar tentang tanggungjawab mereka sebagai warga negara yang tinggal di negara yang mempunyai pelbagai kaum dan kepentingan perpaduan dalam kalangan kaum. Selain itu, guru yang mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak tentang kebudayaan kaum lain sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada dirinya sendiri serta dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Oleh hal yang demikian, persediaan seseorang guru dalam memperlengkapkan diri mereka dengan pelbagai ilmu kebudayaan kaum supaya ilmu yang disampaikan kepada para pelajar adalah tepat dan benar. Seterusnya, ilmu perpaduan juga perlu diajar kepada para pelajar dalam meningkatkan semangat perpaduan. Hal ini dikatakan demikian kerana penyampaian ilmu perpaduan yang berkesan kepada para pelajar dapat menjamin keamanan dan keharmonian negara. Jelaslah bahawa tanggungjawab seorang guru dalam memupuk semangat perpaduan amat penting untuk mempertahankan keamanan dan kestabilan negara selaras dengan peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam membentuk perpaduan kaum di sekolah.